Baik, bercakap lanjut berhubung perkara ini, saya nak terus saja bersama melalui Skype pensyarah Fakulti Pendidikan UKM, Dr. Anwar Ahmad sekarang. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Doktor, melihat kepada pemansuhan ini membawa kita kepada bakat dan potensi pelajar di peringkat sekolah rendah itu dapat ditonjolkan dengan lebih baik. Tetapi sebagai respon dan reaksi awal doktor berhubung dengan pengumuman oleh KPM ini, bagaimana doktor melihat kepada pendekatan pemansuhan ini terutamanya bagi pelajar-pelajar UPSR? Baik, terima kasih. Yang pertama sekali, saya merasakan ini hari yang paling gembira lah dalam ruang pendidikan ini. Dan kita nak ucap terima kasih kepada KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga Yang Berhormat Menteri Kanan kerana membuat satu keputusan yang sebenarnya bukanlah keputusan yang spontan. Isu pemansuhan UPSR ini telah pun dibincangkan hampir 10 tahun yang lalu. Saya juga pernah terlibat ketika itu. Kita membincangkan tentang rombakan terhadap UPSR dan juga SRP pada ketika itu, PMR ketika itu. Dan Alhamdulillah selepas 10 tahun kita lihat Yang Berhormat Menteri Kanan telah mengambil satu keputusan yang berani, yang saya rasa sangat-sangat dialu-alukan oleh masyarakat, khususnya yang ingin melihat pendidikan kita maju ke depan. Baik, begitu. Ya, teruskan Doktor. Ya. Baik, seterusnya apa yang saya nak tentu adalah mengapa kita perlu masukkan UPSR ni. Ada banyak sebab dan kajian pun telah banyak dilakukan oleh pakar-pakar atau pengkaji-pengkaji pendidikan. Sebab yang paling besar sekali yang mungkin menjadi sebab utama kepada mengapa kita perlu masukkan adalah ini adalah peringkat sekolah rendah. Pelajar-pelajar di sekolah rendah ataupun primary school ni, mereka adalah di peringkat pertumbuhan ataupun perkembangan potensi diri. Mereka berkembang dari segi kognitifnya, dari segi tingkah lakunya, dari segi emosinya, dari segi nilainya. Jadi pada peringkat awal ni sepatutnya kita tidak memberi satu penilaian yang bersifat terlalu rigid sehingga kita membuat satu justifikasi sama ada mereka telah berjaya ataupun tidak. Kerana mereka masih lagi di peringkat perkembangan. Jadi dengan memasukkan UPSR ni dan menggantikan dengan PBD, penilaian bilik darjah, saya yakin semua elemen-elemen perkembangan individu pelajar sekolah rendah ini telah kita ambil kira dan ini sesuatu yang lebih baik. Dan juga Doktor, bagaimana untuk kita memahami UPSR, ya kita faham ia melibatkan sekolah rendah dan juga sistem UPSR sebelum ini juga adanya bukan pentaksiran tetapi exam ataupun peperiksaan. Tetapi kita nak membezakan bahawa peperiksaan di peringkat UPSR ini berbeza peperiksaan di peringkat menengah contohnya. Doktor. Baik. Kita dulu menggunakan UPSR, maksudnya ujian pencapaian. Sepatutnya ujian pencapaian ini bukanlah satu peperiksaan. Dia adalah satu ujian untuk menguji sama ada anak-anak kita telah mencapai tahap-tahap minima dalam sesuatu mata pelajaran. Walau bagaimanapun, kita dapati dalam pelaksanaannya, masyarakat melihat itu sebagai sebuah peperiksaan. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana ibu bapa, pihak sekolah meraihkan kejayaan UPSR itu kadang-kadangnya di luar daripada apa yang kita bayangkan sebagai satu ujian. Jadi memang itu sifat ibu bapa dan masyarakat. Tetapi pada saya itu memberi kesan yang sangat besar kepada pelajar-pelajar kita, murid-murid kita. Saya boleh bayangkan begini, kalau setiap tahun secara kasarnya 500,000 orang pelajar mengambil UPSR, kalau kita lihat secara umumnya sekitar 10% akan mencapai grade semua A ataupun cemerlang. Dan mereka ini diraihkan. Mereka ini diangkat, dipuji dan dilihat sebagai pelajar-pelajar yang hebat dan cemerlang. Itu baik-baik. Tetapi kita jangan lupa bahawa ada 90% pelajar ataupun kalau dalam angkanya lebih kurang 400,000 lebih pelajar yang tidak dikategorikan sebagai cemerlang. Jadi apakah benar mereka tidak cemerlang bila kita ukur di peringkat yang sangat rendah di umur 12 tahun? Sebenarnya semua pelajar cemerlang dalam bentuk dan juga kepelbagaian masing-masing, keunikan masing-masing. Dan menggunakan UPSR sebagai penunjuk kecemerlangan individu pelajar itu adalah sesuatu yang tidak wajar pada peringkat yang terlalu awal.
Jadi apa jadi pada 90 pelajar yang dikategorikan sebagai tidak cemerlang? Adakah benar-benar mereka tidak cemerlang ataupun kayu ukur kecemerlangan itu terlalu terhad, rigid dan akhirnya kita membunuh potensi pelajar-pelajar itu kerana pelajar-pelajar ini apabila mereka dalam kategori yang tidak cemerlang, tidak diraikan, akhirnya mereka percaya konsep pendiri mereka bahawa mereka adalah pelajar yang tidak cemerlang, tidak hebat dan mereka hilang kepercayaan pada diri sendiri, emosi mereka tertekan dan sebagainya. Dan saya fikir di peringkat perkembangan awal kanak-kanak itu sesuatu yang tidak boleh kita biarkan. Doktor, adakah doktor merasakan ketika kita berdepan dengan pandemik ini, inilah masa yang sesuai untuk berlakunya rombakan dalam sistem pendidikan khususnya? Tepat sekali. COVID ini walaupun dia satu bencana yang besar yang kita sedih dan kecewa, tetapi dia juga memberi satu peluang untuk kita melihat dan membuat refleksi tentang apa amalan yang telah kita lakukan sebelum ini yang kebanyakannya mungkin kita boleh nilai semula dari segi pendidikan, dari segi kaedah kita mengajar, kaedah kita menilai anak-anak kita, cara kita berurusan dengan penjadualan sekolah dan sebagainya. Dan tentu sekali yang paling besar ialah bagaimana kita di saat begitu bersungguh-sungguh untuk menjadikan pendidikan kita digital, tetapi apabila COVID datang kita baru sedar dan kita tak boleh berselindung lagi bahawa sebenarnya kita tidak bersedia dari segi pembelajaran dalam talian dan sebagainya. COVID memberi kita satu kesedaran bahawa kita kena bekerja lebih kuat lagi untuk membangunkan sistem pendidikan negara kita. Doktor, mungkin soalan terakhir saya kepada doktor, dalam membuat keputusan, contohnya KPM, ia tidaklah kita boleh menjanjikan 100% orang akan bersetuju ataupun suka dengan apa yang dinyatakan. Tapi apa yang doktor boleh katakan kepada ibu bapa ataupun sesiapa sahaja yang mungkin merasakan sistem peperiksaan ini lebih baik untuk menilai dan juga untuk melihat kepada prestasi anak-anak mereka di peringkat sekolah rendah ini? Baik. Untuk ibu bapa, saya juga seorang ibu bapa, kita harus melihat bahawa masyarakat dan dunia sedang berubah dengan begitu pesat. Otomasi, 4IR, sektor-sektor pekerjaan yang baru menuntut kita untuk berubah. Dan perubahan ini bukan untuk diri kita. Perubahan ini untuk menjamin masa depan anak kita lebih baik dan mereka boleh bersaing dengan lebih cemerlang di peringkat dunia global ataupun di peringkat kebangsaan. Jadi memberikan pendidikan yang terbaik itu memerlukan kita melihat semula apakah yang perlu kita berikan pada mereka. Kalau dulu kita mungkin perlukan pendidikan yang menghafal teks, menggunakan buku-buku untuk hafalan dan menjawab dalam pemeriksaan, dan sesiapa yang mempunyai pengetahuan ataupun maklumat yang banyak itu dianggap sebagai cemerlang. Tetapi hari ini perkara itu bukan lagi menjadi satu isu dengan internet dan sebagainya. Sekarang dunia ataupun pendidikan perlu memberikan latihan komunikasi pada anak-anak kita, bekerja secara kolaborasi untuk menjadi seorang anak yang kreatif, yang yakin diri, yang boleh menjadi pencipta dan berbagai-bagai perkara baru yang mungkin tidak ada 10-15 tahun yang lalu. Jadi ibu bapa jangan ragu-ragu. Saya percaya bahawa perubahan dan keputusan yang boleh buat KPM adalah satu keputusan yang baik demi untuk manfaat anak-anak kita 10-15 tahun yang akan datang.